Apabila kita kerja dalam pasukan keselamatan ni, prioriti bukan lagi keluarga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 999 khas Aidilfitri bersiaran dari ibu kota Kuala Lumpur bersama saya Sofia Nur Solehatun bersama tim penerbitan 999. Saudara, 18 Mac 2020, kerajaan mengambil langkah untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ekoran penularan wabak pandemik COVID-19. Dan dalam episod kali ini, Kru 999 bertemu individu-individu hebat yang berkorban jiwa dan raga sepanjang pelaksanaan PKP, PKPD dan PKPB. Penularan COVID-19 mendorong pihak kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020. Serentak dengan itu, beberapa garis panduan dan syarat perlu dipatuhi orang awam. Namun, PKP dilanjutkan pada fasa kedua, ketiga dan keempat. PKPD turut diperkenalkan berikutan kes yang meningkat dan membolehkan kerajaan mengawal penularan virus pandemik itu di lokasi zon merah. Pada Mei 2020, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB diperkenalkan memberi kelonggaran kepada syarat-syarat PKP tertentu untuk membuka semula ekonomi negara secara terkawal. Tanggungjawab yang telah diberikan kepada PDRM ni, dan saya sendiri rasa berat tanggungjawab ni, tetapi kita terima ni dengan hati yang dengan penuh kerelaan disebabkan memang PDRM ni agensi penguatkuasaan yang terbesar, memainkan peranan dan tanggungjawab yang berat sekali. Dan apabila PDRM telah diberikan tanggungjawab ini, saya terus mengisytiharkan bahawa PDRM akan menurunkan keseluruhan kekuatan yang ada. Sepanjang tempoh PKP, pelbagai agensi penguatkuasa digerakkan bagi melaksanakan kawalan dan tindakan. Namun, PKP turut merekodkan tragedi kemalangan yang melibatkan anggota penguatkuasa ketika bertugas. Tugas yang paling mencabar sekali ialah tugas di Sekatan Jalan Raya. Penugasan anggota saya di situ memang terdedahlah kepada bahaya. Bukan satu kemalangan berlaku rempuhan ni, lebih 20 kes lah sepanjang PKP 1 sehingga ke 6. Saudara, hari kedua PKP, negara digemparkan dengan tragedi kemalangan yang membabitkan 5 orang anggota polis trafik yang sedang bertugas di sebuah sekatan jalan raya. Dan insiden yang berlaku di Jalan Syed Putra Kuala Lumpur ini menyebabkan kecederaan parah terhadap salah seorang anggotanya. Laporan wartawan Faizal Murad membuka tirai episod khas Syawal 999. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan baru diperkenalkan, pada hari kedua, anggota polis trafik telah pun bertugas di lokasi ini. Dan di sebelah kanan saya ini, suatu kejadian terdapat sebuah kereta peronda polis dan juga motosikal yang diparkir di sebelah hujung sana. Dan suatu kejadian lori yang dipandu laju telah merempuh kesemua kenderaan dan juga anggota polis yang berkawal di lokasi ini sehingga mengakibatkan kelima-lima mereka tercampak di sebelah kanan jalan dan yang paling jauh di jejantas di belakang saya ini. Dalam tragedi itu, mangsa yang berumur 30 tahun dirempuh oleh sebuah lori seberat 3 tan.
Demi tugas, nyawa dipertaruhkan dan demi kebaikan masyarakat, inilah namanya pengorbanan. Kejadian rumpuhan yang berlaku meninggalkan mimpi ngeri buat 5 anggota yang bertugas ketika itu di Jalan Syed Putra, Kuala Lumpur. Dan kejadian itu mengakibatkan salah seorang anggotanya tercampak kira-kira 20 meter sebaik dia lumpuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik. Datang melawat untuk buat syuting 99. Sini. Kita duduk dengan MC sekarang. Ya, masih dalam MC ni. Oh. Berat hati tu tak ada, cuma waktu tu lah. Sebelum tu saya telefon mak saya. Lepas tu tak pernah saya video call dengan wife saya. Malam tu juga saya video call dengan dia. Dia pun tak pernah screenshot gambar saya waktu tu. Kan. Elok habis cakap apa semua. Dalam setengah jam lebih lah lepas tu. Kita pun tunggu stand down daripada pegawai lah. Pegawai datang, so stand down. Lepas angkat kon, dengar saya punya penyelia menjerit. Pusing sikit je. Saya tak nampak apa. Saya dengar orang menjerit. Saya pun toleh badan ke kiri kan. Itu yang kena sebelah kiri tu. Toleh sebelah kiri nampak lampu je. Dia hentam saya melambung. Tak sedar lah. Saya sedar muka saya terbaring lah. Oh, sedar. Saya sedar waktu saya dah terbaring dah. Jadi, saya nak bergerak tak boleh. Nak bergerak tak boleh. Kawan-kawan datang bantu. Dan tu nampak teruk sikit lah kan. Saya pun kelabu, memang tak nampak apa. Masih orang kata pening. Tapi tak ada rasa sakit? Sakit tu waktu dia nak alih saya. Saya Korporal 13886 Nizam bin Ahmad. Saya adalah salah seorang frontliner PKP dalam kejadian tersebut dan ini kisahnya. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat. Jadi kita masuk ke fasa untuk penugasan operasi COVID-19. Lokasi yang telah kita aturkan, di mana yang kita telah aturkan sebelum ni. Pastikan bila sampai di lokasi-lokasi nanti penyelia-penyelia tim tengok balik sekitar lokasi, susunan kun-kun, lampu, papan tanda dan sebagainya. Baris. Mengimbas kembali kejadian, beginilah sebahagian rutin tugasan dan tanggungjawab Pasukan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur ketika PKP. Pada malam kejadian, kita menjalankan penugasan operasi COVID-19 yang mana operasi untuk hari kedua lah pada 19 hari bulan 3. Kekuatan saya 1 pegawai dan 4 anggota di lokasi di mana di Jalan Syed Putra ni daripada arah PJ menghala ke pusat bandar lah. Skop penugasan kami, kami membuat pemeriksaan PKP, bermakna kami membuat pemeriksaan detail 100% setiap kenderaan-kenderaan yang melalui Jalan Syed Putra ni. Pada pukul 9.30 malam sampai pukul 12.30 pagi. Kan, kira masuk kerja tu benda nak jadi kan. Saya dengan uniform ni boleh kata hari-hari lah kan. Guna bila kita tak pakai ni, Masya Allah, jauh sangat dengan kerja. Nak berbakti semua sebab atas uniform tu lah. Itu. Rindu tu memang rindu lah nak bekerja kan. Kita dah bertahun-tahun dengan diorang. Tiba-tiba jadi macam ni. Itulah, tak dapat bersama lagi dengan diorang kan. InsyaAllah lepas ni. Saya anggota trafik di unit kuat kuasa. Kerja saya menjalankan SJR lah setiap masa. SJR, cari saman, return khas dan terlibat apa-apa op lah. Saya dengan trafik Kuala Lumpur ni start 27 bulan 2 2017. Cabaran tu banyak lah.
Kan? Banyak kali dah terlibat macam ni, tapi ni kes yang paling mencabar lah. Kan? Sebab melibatkan kemalangan, sebelum ni tak pernah melibatkan kemalangan lah. Kejadian tu tak dijangka lah sebenarnya. Saya pun terkejut lah tiba-tiba tengokkan keadaan. Tiba-tiba depan mata saya sebuah lori yang besar dan saya tak dapat mengelak waktu ketika itu. Dalam fikiran saya reda je apa yang berlaku. Saya melakukan perkataan lori saja. Saya nampak Tuan Hafifi dilanggar dari belakang. Kebetulan kenderaan tu mengelak meluru ke belakang bonet sebelah kanan, lalu melanggar Muhammad Afendi dengan anggota lain dalam keadaan tersedera lah ketika itu. X-ray apa semua. Selepas selesai X-ray, dia maklum kat saya tulang selangka patah. Esok tu baru buat pembedahan lah. Pasang plate, lepas tu tebuk paru-paru, sedut darah. Itu je lah. Bakar semangat saya atas daripada pegawai dengan kawan-kawan lah. Saya pun kira baru lagi. Jadi saya tengok pegawai dengan kawan-kawan yang lain dah bekerja berbelas-belas tahun. Tapi semangat bekerja hari-hari ada kan. Semangat berpasukan, tolong-menolong. Jadi bila saya dah rapat bekerja sekali, semangat tu datang sendiri. Kan? Saya sebagai seorang isteri, saya bangga mempunyai seorang suami yang bekerja sebagai seorang anggota polis, menyumbang bakti kepada negara. Walaupun banyak risiko, banyak cabaran, tapi dia ketepikan itu semua untuk berkhidmat. Saya bersyukur alhamdulillah sangat-sangatlah. Mungkin ini peluang kedua saya. Mungkin ada hikmah untuk Allah SWT untuk saya berbakti lagi pada negara. Kerja saya ini melibatkan nyawa, pengorbanan. Tapi saya bersyukurlah jasa ni lah yang saya mampu bagi. Inilah kali pertama sebenarnya Angkatan Tentera memasang kawat berduri ini ataupun konsentrasi wire ini di kawasan bandar, di kawasan perumahan. Kerjasama antara Angkatan Tentera Malaysia dengan PDRM begitu mantap sekali lah. Adik-beradik ataupun kembar begitulah. Ini dapat saya sendiri saksikan betapa mereka di bawah tersebut, yang baju hijaunya dengan yang baju birunya, kita dapat lihat kemesraan. Mereka mempunyai satu macam perasaan saling mempercayai antara satu sama lain. So itulah sesuatu yang begitu cantik yang terlahir daripada eksersis menguatkuasakan ataupun melaksanakan tugasan KP ni antara ATM dengan PDRM. Dalam usaha memerangi wabak COVID-19, selain PDRM, Angkatan Tentera Malaysia juga di antara agensi yang berjuang di barisan hadapan. Wartawan Nur Izzati Luqman menyingkap pengalaman dan penugasan pegawai serta anggota ATM menerusi operasi penawar khususnya di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Saya Korporal Muhammad Faizul bin Muhammad dari Regimen ke-4 Korps Polis Tentera Diraja. 36.4. Okey, boleh pakai mask dan ambil senjata. Berpengkalang di kem Sungai Buloh. Telah berkhidmat selama 15 tahun. Sunyi dan sepi. Hanya itu dapat digambarkan di lokasi ketujuh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Selayang Baru, Gombak, Selangor. Begitu juga suasana kawasan PKPD di ibu kota.
membabitkan sekitar Jalan Munshi Abdullah dan Jalan Masjid India sebelum arahan PKPD ditamatkan pada 3 Mei 2020. Apabila wabak COVID-19 ni melanda dunia dan juga Malaysia, saya baru mengambil tapuk pimpinan sebagai Panglima Angkatan Tentera lebih kurang dalam 2 bulan. 2 bulan itu saya telah mendapat arahan ataupun warning order daripada pihak kerajaan untuk kita membantu pihak polis. Pada masa yang sama, saya telah mengarahkan markas saya untuk membuat perancangan yang sepatutnya. Selang 2 hari sebelum kita lancarkan, pihak saya dah pun bersedia. Dan pada 22 bulan tu, saya beritahu dekat PDRM bahawa ATM telah sedia dan kita hantarlah anggota-anggota kita untuk membuat tugas yang telah pun diberi kepada mereka. PKPD di kawasan Selayang Baru ni adalah salah satu PKPD yang berada di dalam kawasan tanggungjawab 4 Division. Kawasan ni sebenarnya kawasan yang ramai, kawasan yang sibuk, kawasan Pasar Borong. Jadi memang terlalu ramai orang di sini. Apabila diarahkan bahawa kawasan ini diletakkan di bawah PKPD, jadi tugas kami ini adalah salah satunya untuk mengepung kawasan ini. Memastikan penghuni-penghuni di perimeter zon D tidak keluar daripada kawasan PKPD kecuali mendapat kebenaran daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM atau Pusat Pengurusan Sosial. Pada mula-mula dapat tahu saya dikerahkan petugas di sini agak gelisah juga. Lama-kelamaan jadi rasa bangga pun ada dapat menolong rakyat Malaysia, terutamanya penduduk di Selayang Baru ni untuk mencegah daripada penularan wabak COVID. Inilah kali pertama sebenarnya Angkatan Tentera memasang kawat berduri ini ataupun konsentrasi wire ini di kawasan bandar, di kawasan perumahan. Dan selama ini kita ditrain ataupun kita buat latihan pun di kawasan latihan. Memang cabarannya besar, terutamanya apabila kita nak memasang. Rumah-rumah terlalu rapat, sepadan di antara rumah dengan rumah itu juga kecil. Tidak semua kawasan ini diletakkan konsentrasi wire. Sejauh 4.4 km kalau dikira macam inilah. Jangan tarik kuat sangat, Bi. Dan ada sebahagiannya terpaksa kita buat di atas, tingkat atas rumah. Yang mana semuanya memerlukan kepakaran dan kami sebenarnya dilatih untuk memasang konsentrasi wire ini. Kita tahu kawasan ini adalah kawasan yang ramai kawasan orang asing. Jadi ada pengalaman kita yang sebelum ini, apabila kita nak buat saringan itu, mereka tidak balik rumah, mereka keluar dan tidak tahu ke mana arah mereka. Jadi dengan cara kita memasang konsentrasi wire ini pada waktu malam, waktu mereka semua sudah balik ke rumah masing-masing dan mereka hanya menyadari pemasangan ini pada besok paginya, jadi mereka secara tidak langsungnya akan senang untuk petugas kesihatan ini menyaring mereka. Gelagak tu kita boleh tengoklah, gelagak orang ramai tu yang cuba untuk loloskan diri apa ke, macam-macam cara dia orang ikhtiar untuk keluar daripada zon ni. Tapi dia belum sempat untuk cuba keluar dan dia dah ternampak kami meronda, dia pun dah lari dah. Saya ucapkan tugas. Ya. Pada bulan puasa ni cabaran dia faktor cuaca dengan panas teriknya. Pada sebelah malam, pada waktu hujan lebat tu saya shift ketiga. Dalam pukul 3 pagi, masa angin datang tu, kita orang peganglah kemah tu daripada terbang di bawah angin.
Ronda bersama PDRM kita dapat menambahkan kawan baru lah. Boleh saling kenal mengenali lah antara satu sama lain tu. Demi tugas kami harungi bersama lah. Macam ni lah kerja kami. Keluar gelap, balik pun gelap. Kadang-kadang balik pun anak sudah tidur. Ada yang masih menunggu ayah dia balik. Kadang dia ada cakap rindu sama ayah lah apa. Rasa sedih pun ada, mustahil lah sebagai seorang ayah rasa tak sedih kita meninggalkan anak kan. Tapi demi tuntutan tugas untuk negara, untuk rakyat Malaysia, saya boleh hadapi lah dengan baik. Sebenarnya tak ada pun yang komplain. Jadi saya pun rasa terharu sebab tak ada yang katakan ini bukan tugas mereka ataupun penat ke apa, tak ada. Tak ada satu patah perkataan pun mereka membuat luahan bahawa mereka tak puas hati. Apa yang saya dapat, mereka amat bangga dan kita melihat dia punya committed. Boleh lihat cara mereka menjalankan tugas tersebut. Apa yang saya ingin nyatakan di sini bahawa apabila kita telah membuat keputusan untuk melakukan tugas ini bersama dengan ataupun menyokong PDRM ni adalah menjadi satu kebanggaan untuk anggota saya yang bertugas itu, because they are part of the whole effort. Jadi dengan perasaan tersebut kita boleh tahu yang bahawa anggota-anggota ini faham dengan tanggungjawab mereka dan juga berapa pentingnya usaha mereka untuk membendung masalah yang dihadapi oleh negara ni. Tanggal 25 April 2020, tepat jam 12.30 malam, 4 pegawai dan 91 anggota dari Regimen Askar Jurutera Diraja dikerah untuk memasang kawat berduri di kawasan Selayang Baru ini ketika orang ramai sedang lena di ulit mimpi. Bukan sengaja bersengkang mata, bukan sengaja bermandi peluh, tetapi itulah tugasan yang diamanahkan kepada mereka dalam bersama-sama menangani COVID-19. Nur Izzati Lokman, 999 TV3. Apabila kita kerja dalam pasukan keselamatan, prioriti bukan lagi keluarga. Saya pun dah masuk 15 tahun. Selangor dan daerah Petaling Jaya antara yang diklasifikasikan sebagai zon merah ekoran penularan wabak COVID-19. ACP Nik Ezani Muhammad Faisal yang baru saja menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Polis Daerah Petaling Jaya berhadapan cabaran menjaga keselamatan penduduk setempat. Strategi dan operasi yang dirangka dan dilaksanakan bersama pasukan disingkap wartawan Tun Hizami Hashim dalam 999. Kota Damansara adalah antara yang tertinggi dengan jangkitan COVID. Tanggungjawab saya. Saya ACP Nik Ezani bin Muhammad Faisal, kini bertugas sebagai Ketua Polis Daerah Petaling Jaya. Saya bertugas dalam PDRM ini lebih kurang 15 tahun. Saya mula menyertai pasukan Polis Diraja Malaysia pada tahun 2005. Sehinggalah saya diarahkan untuk laku di Petaling Jaya ini pada 17 hari bulan 2. Keanggotaan di Petaling Jaya ini cukup besar berbanding dengan daerah-daerah lain di seluruh Malaysia ini. Kes-kes di Petaling Jaya cukup kompleks. Apabila diwar-warkan pada mulanya yang saya akan kemari untuk menggalas tugas sebagai Ketua Polis Daerah, tugas dia cukup berat.
Apabila saya lapor di Petaling Jaya ini, kes-kes COVID telah pun mula diwawakan di seluruh dunia. PJ ini mempunyai satu lapangan terbang di Subang. Aircraft dari luar sampai. Ada kemungkinan di mana penumpang-penumpang ini dijangkiti. Banyaklah preparation yang kena saya buat, kajian-kajian serta banyak strategi yang saya kena laksanakan dalam tempoh yang singkat ini. Bila diumumkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita, fasa pertama orang putih kata test the water. Saya start dengan roadblock dan roadblock saya pun lebih banyak berubah-ubah. Saya tengok kawasan mana yang sesuai. Saya start dengan 4 ke 5 roadblock di ubah sana, ubah sini dan sebagainya. PDRM pada fasa 1 kita lebih kepada menasihat dan mendidik. Orang ramai masih lagi cuba menyelami lah PKP ni. Diorang tak rasa benda ni serius dan sebagainya. Banyak yang bagi alasan-alasan kalau kita ingat yang tak munasabah dan sebagainya. Dan apabila kita masuk ke fasa kedua, saya dah nampak trend, movement, pergerakan warga PJ dan juga warga-warga dari luar yang merentasi Petaling Jaya ini. Kita tambah lagi roadblock di kawasan-kawasan yang kita dah identify. Kita dah tahu dia selalu lalu kawasan ini dan sebagainya. Kita tutup jalan. Petaling Jaya pun di Selangor ni antara yang pertama yang tutup jalan dari Kota Damansara ke Sungai Buloh. Of course, orang marah kerana terpaksa ikut jalan jauh betul dan sebagainya. Dan fasa kedua tu barulah kita mula menangkap. Petaling Jaya adalah antara yang terakhir membuat pentangkapan. Apabila masuk fasa ketiga, ada industri-industri yang dikecualikan dan of course bila ada industri yang dikecualikan, ada pertambahan dari segi trafik lah di jalan raya. Dan fasa keempat ni pun benda yang sama lah dengan gerak Malaysia lagi dan sebagainya. Kena ikut situasi semasa. 10 Mei 2020, lokasi ini itu Pasar Jalan Osman menjadi lokasi pertama di Petaling Jaya yang menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Hampir 3,000 penghuni di sini tidak dibenarkan keluar dan pelawat juga tidak dibenarkan masuk dan perintah ini harus dijalani mereka sehingga 23 Mei 2020. Selain daripada roadblock, jalan tutup ni, saya ada rondaan Aberdeen. MPV saya akan berhenti di pusat-pusat tumpuan ramai dan mula meronda di situ. Sekiranya perlu dinasihatkan, kita nasihatkan untuk comply. Sekiranya perlu ditangkap, kita tangkap. Walau bagaimanapun, kita perlu ingat, crime never sleeps. Jenayah dia tak tidur ni. Ada sahaja individu-individu cuba mengambil kesempatan. Jadi saya ada tim-tim saya yang sentiasa bersedia, dan kalau kita tengok selama PKP ini ada banyak yang kita tangkap, jangan masuk kat PKP. Saya amat berterima kasih kepada pihak tentera kita kerana membantu bersama-sama kita perlu sentri tempat-tempat begini dan kita bekerja sebagai adik-beradik di sini. Bermandi penuh kerana panas terik dan basah kuyup kerana hujan lebat. Itu tidak mematahkan semangat pasukan di barisan hadapan untuk bertugas menjaga kawasan daerah Petaling Jaya ini di 11 buah sekatan jalan raya dan 9 buah penutupan jalan. Walaupun kesemua jalan ini telah dibuka setelah memasuki fasa ketiga dan keempat ketika pelaksanaan PKPB iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Namun mereka dikerah untuk menjalankan operasi Ops, Warn and Sweep dan juga Opcantas dalam menjaga keselamatan masyarakat setempat. Setiap petugas yang
berada di bawah sana itu melaksanakan tugas mereka dengan penuh cekal, dan sumbangan kederat daripada mereka ni bukan sesuatu yang lakonan ke ataupun dilakukan atas keterpaksaan ke, tetapi saya dapat lihat bahawa mereka lakukan tu dengan semangat. So mereka tidak ada pilihan sekiranya berlaku diisytiharkan satu-satu daerah itu sebagai daerah ataupun zon merah. Mereka sendiri terdedah apabila arahan dikeluarkan supaya mereka membuat pemeriksaan dengan cara bersoal jawab. Berjuta-juta manusia yang mereka periksa selama 4-5 fasa PKP ini. Jadi siapa yang mempunyai membawa virus tersebut. Cuaca hujan panas ini antara yang perlu kami lalui. Kemah yang ditiup angin dan sebagainya, tak perlulah kita nak kesian polis ni apa semua. Panas, hujan, kami tetap di sana. Kami tetap berdiri. Walaupun ada insiden-insiden kecil, tapi itu tidak mewakili masyarakat PJ. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat PJ. Rata-rata banyak memberi support dari segi kerjasamanya dengan PKP ini. Yang penting sekali, dia punya compliance kepada MCO ni. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Well, apabila kita kerja dalam pasukan keselamatan ni, prioriti bukan lagi keluarga. Saya pun dah masuk 15 tahun, dia faham. Dan semua keluarga-keluarga polis pun faham. Ini yang kita sign up lah. Ini hidup yang kita pilih. Keluarga always nombor 2. Prioriti masyarakat, keselamatan dia dan amanah yang kita bagi. Raya tak raya, tugas kena jalan. Itu pride yang kita ada. Ini tugas kita. Saya fikir satu, saya mati ke ni? Saya mati ke? Sebab saya pening dan fikir aku mati ke dia? Aku mati ke dok? Tragedi dan kehilangan. Kisah hidup yang pastinya ditempuh setiap individu menjadi pengalaman hidup. Pada 3 Mei lalu, seorang anggota polis yang bertugas di sebuah sekatan jalan raya maut dirempuh sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Dan sebelum itu, pada 19 April 2020, pastinya menjadi memori pahit bagi ibu pejabat polis daerah Kota Star Kedah apabila sebuah kemalangan merangkut nyawa salah seorang pegawainya. Tragedi pilu ini dibawakan oleh wartawan Haziq Hamid yang turut bertemu 2 lagi anggota yang terselamat. Nama saya ACP Muhammad Rozi bin Jidin. Sebagai Ketua Polis Daerah Kota Star, diamanahkan untuk menjaga keselamatan dan juga ketenteraman masyarakat khususnya dalam daerah ini bersama dengan lebih kurang 800 pegawai dan anggota. Sepanjang 25 tahun saya dalam pasukan Polis Diraja Malaysia, operasi COVID lah merupakan satu-satunya operasi yang amat luar biasa. Kita terpaksa menggunakan tutur kata, budi bahasa, tata susila
untuk berkomunikasi dengan manusia, masyarakat setempat mematuhi PKP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Selamat pagi, tak? Ya, selamat pagi. Antara pasukan yang saya tubuhkan ialah pasukan pemantau. Salah satu daripada pasukan diketuai oleh Mendiang Aldrin, anak Gonda, yang mana masih saya ingat lagi pada tanggal 19 hari bulan, jam lebih kurang 11.30 pagi. Nama saya Abdul Fizal bin Nuim. Saya berumur 26 tahun. Saya bertugas di cawangan kereta Ponda MPV IPD Kota Star. Saya bertugas di sini baru saja 3 tahun. Saya Lance Corporal Muhammad Fikri bin Zulkifli. Saya dah berkhidmat dengan PDRM lebih kurang hampir ke 4 tahun. Hari tersebut adalah semasa kami ronda-ronda di sekitar kawasan Kota Star. Saya bersama Tuan Edwin dapat terima maklumat dari bilik gahkan kami yang menyatakan ada satu tangkapan narkotik. Semasa perjalanan ke tempat kejadian dengan jalan yang sangat luas, jalan lebih kurang itu macam jalan persekutuan. So, kenderaan kami bergerak ke lokasi kejadian tangkapan tu di Pantai Johor berdekatan dengan Anak Bukit. Tiba-tiba ada sebuah kenderaan motosikal berwarna hitam, nombor pendaftarannya saya tidak pasti, yang telah melulu masuk ke lorong saya. Di sinilah kawasan yang pernah menjadi saksi di mana sebuah kemalangan berlaku mengakibatkan kematian seorang pegawai atasan dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star. Sehingga kini, ianya masih menjadi sebuah memori yang pahit bagi dua orang anggota yang bersama dengan mendiang ketika kejadian. Saya dikejutkan oleh satu panggilan daripada ASP Silen memberitahu bahawa Star 1 dari Star 22 panggilan. Star 22, go ahead. Star 1 dari Star 22. Selamat pagi tuan. Untuk makluman tuan, pasukan cantas COVID-1 terlibat dalam kemalangan jalan raya di Jalan Mentalun. ASP Aldrin cedera parah tuan, cedera parah. Kita tunggu pihak ambulans sekarang tuan. Untuk makluman tuan. Okey, Roger, Star 22. Saya menghala. Laporan kemalangan anggota IPD Kota Star. Jadi pada masa itu saya tak terlintas anak saya yang terlibat lagi. Terus saya buka, baca satu demi satu, mendapat Muhammad Fikri ini mendapat kecederaan di kepala dan kaki. Jadi kerisauan kepada saya sebagai seorang bapa apabila anaknya terlibat di dalam kemalangan. Halo, Assalamualaikum abang. Saya pada mulanya lepas dihantar dekat hospital tu, saya tak mau bagi tahu lagi siapa-siapa ahli keluarga. Tapi dalam pukul 3 lebih tu ada panggilan daripada ayah saya. Ayah saya tanya saya betul ke yang saya ni accident. Saya kata betul abang accident ni, tapi tak ada apa-apa yang parah lah. Cuma cedera ringan je dekat tangan. Saya fikir satu, saya mati ke ni? Saya mati ke? Sebab dah saya bangun, saya bersyukur saya masih bangun lagi.
Lepas tu saya tengok member belakang dia hidup lagi. Tengok sebelah tak ada. Saya jadi risau. Saya pergi keluar kat kereta tu cari dia. 2-3 minit dia cari dia. Dengan orang awam yang menyaksikan kejadian tu. Dengan elemen-elemen yang bantu. MPB lain. Jumpa-jumpa dia dah terbaring kat pagar tu. Ayat paling lah itu lah. Memang dalam hati saya. Tolong saya, tolong saya. Prinsip saya ni, kita dah ditentukan kita punya perjalanan hidup, kodok dan kadar kita. Ya, benda dah terjadi tu, biarkan terjadi. Kita yang hidup ni, teruskan untuk kehidupan kita. Jangan ingat lagi benda yang dah berlaku tu. Bila kita ingat balik, kita nak buat sesuatu tugas ni jadi terbatas. Terima kasih atas kerjasama kepada pasukan iaitu P9M, ATM dan fineliner yang sebagainya. Dan sekali lagi saya kata daripada saya, terima kasih banyak untuk masyarakat. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk berpesan kepada semua pegawai, anggota, kaki tangan awam, Polis Diraja Malaysia, khususnya daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star, untuk memastikan pematuhan kepada PKP itu kita laksanakan terlebih dahulu. Kita pastikan keselamatan komuniti kita. Kita mematuhi semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan sebelum kita turun ke bawah dan melaksanakan tugasan kita bagi memastikan masyarakat mematuhi semua peraturan-peraturan PKP yang telah pun diisytiharkan oleh kerajaan. Di tahun 60-an, 70-an dan juga 80-an, tentera dan juga pihak polis berdepan untuk menghapuskan pada masa tersebut adalah penganas komunis, musuh kita. Strategi untuk membendung ancaman di era tersebut dan juga di era ini kan, pendekatannya mungkin secara fizikal dia lain, tetapi kalau kita lihat daripada aspek konsepnya kan lebih kurang je. Cuma satu nampak, satu tak nampak. Saya berharap usaha kita ini akan membuahkan hasil yang positif dan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini, dan seterusnya kerajaan akan dapat melonggarkan perintah kawalan pergerakan ini bagi memudahkan orang ramai untuk melakukan pergerakan yang sebebas-bebasnya. Kita mesti menang. Menang dalam memerangi musuh COVID-19. Terima kasih tidak terhingga kami ucapkan kepada semua di barisan hadapan, memastikan rakyat Malaysia tidak terus ditelan musuh. Terima kasih juga diucapkan kepada anda, rakyat Malaysia yang terus komited menjayakan usaha ini. Daripada kami di 999. Sehingga kita berjumpa lagi di hari lain. Saya Sofia Nur Solehatun menutup tirai 999 khas Aidilfitri. Assalamualaikum.